بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini korang dah boleh teka saya di mana. Saya di East Coast Park, Singapura. Saya ingin berterima kasih kepada korang semua. Welcome back to my channel. Terima kasih kerana korang like, share, subscribe dan komen. InsyaAllah saya akan perbaiki segala kekurangan saya atas komen-komen yang diberikan. Dan teruslah berikan saya sokongan supaya saya ada semangat untuk berikan korang cerita-cerita yang best. Dan saya harap korang terus support saya and give me a thumbs up. And thank you so much. Saya hargai setiap dan segalanya. Jadi malam ini saya ada satu cerita, iaitu cerita yang seram. Ceritanya tak pendek tak panjang sangat. Dan maaf kalau ada sedikit tidak jelas, iaitu angin. Jadi saya harap korang still enjoy. And tajuk cerita malam ini yang akan saya kongsikan dengan korang semua adalah, tajuknya adalah Hotel Murah yang Berhantu. Jadi saya mulakan dengan cerita malam ini. Saya dan isteri saya berasal dari Perak. Saya adalah seorang cikgu dan isteri saya adalah suri rumah sepenuh masa. Pada suatu hari kami bercadang ingin bercuti di Sabah kerana waktu tu cuti sekolah pertengahan tahun. Jadi pada hari tu juga kami terbang ke Sabah. Dipendekkan cerita, sampai je di Sabah, kami carilah hotel yang selesa dan berbaloi dengan harga. Kami ni sejenis berjimat. Kalau lagi murah hotel tu, lagi okey bagi kami. Yang penting, boleh buat tidur, mandi, rehat-rehat. Ada semua tu. Bagi kami dah okey lah. Bilik kecil atau besar, tak kisah. Lagi pula, gaji saya ni taklah sebesar mana. Maklumlah, baru saja jadi guru. Isteri pula tak bekerja. Satu hari tu, kami tanyalah seorang pakcik ni, dalam umur 40-an gitu. Saya tanya, "Pakcik, boleh tanya tak, kat mana ya hotel murah di kawasan terdekat ni?" Pakcik tu jawab, "Oh, kalau nak cari hotel, pergi dekat sana," sambil menunjukkan jalan yang patut kami lalu. Pakcik tu sambung lagi, "Tapi kalau adik nak murah, hujung sana lah. Tapi kat sana kena tahan sikit lah. Sebab dengar cerita kat sana keras sikit. Ada hantu ke apa. Yang tu saya tak tahu. Saya cuma dengar-dengar je cerita." Sambil menunjukkan sebuah hotel yang agak susah kelihatan kerana hotel tersebut berada agak di pendalaman. Macam dalam hutan gitu. Dan yang ngerinya, dalam kawasan itu hanya ada hotel tu saja, tak ada bangunan lain. Saya ni sejenis berani sikit. Dan saya suka benda-benda yang menyeramkan macam ni. So, saya pun buat keputusan nak tidur je hotel kat sana. Isteri saya pun balas, "Bang, tak payahlah tidur sana. Kan pakcik tu dah cakap, hotel sana keras." Dan saya jawab, "Alah, awak ni, pakcik tu pun cakap dia dengar-dengar je. Tak ada apalah, awak jangan risau." Lepas tu isteri saya pun jawab, "Saya tetap tak nak juga. Bang,
Lagipun dalam hutan tu bang, seram tahu tak? Lepas tu saya jawab lah, okey macam ni, kita tidur dulu sana. Kalau ada apa-apa gangguan, abang janji kita check out terus, okey? Lepas tu isteri saya jawab, Yelah sambil menganggukkan kepala dan memuncungkan mulut sedepah. Sampai di hotel tersebut, kami pun check in lah, masuk bilik. Dia punya besar, selesa, harga pula murah, hanya RM30 saja, 24 jam memang terbaik. Tandas terbaik, ada astro, aircon, katil besar, ada beranda untuk hisap rokok. So dipendekkan cerita, kami check in pukul 12.30 hari. Dan sehari tu kami duduk di hotel saja, tengok TV sambil sembang-sembang. Mandi kolam kat hotel tu. Tiba-tiba waktu malam, oleh kerana terlalu keletihan, pada pukul 10 malam kami terus tidur. Keesokan pagi bangun subuh, saya kejutkan isteri. Selesai solat subuh, saya pun sajalah usik dia. Kena kacau tak hantu semalam? Dia pun senyum malu tak terkata. Saya pun gelak-gelak je. Hari tu kami berjalan-jalan pusing-pusing di Sabah. Dipendekkan cerita lagi, tiba waktu malam pada pukul 10 pagi, kami agak keletihan lah. Sebenarnya saya lebih lah yang agak keletihan, sebab saya yang drive kereta sewa tu, dan saya jugalah yang angkat barang-barang shopping. Saya pun tertidur. Pada pukul 4 pagi lebih kurang gitu, tiba-tiba isteri saya kejutkan saya dalam keadaan yang cemas. Dia cakap, Bang, bangun bang, saya nak keluar ni bang. Mukanya kelihatan agak ketakutan. Saya pun, apa kena dengan awak ni? Abang ngantuk lah. Lepas tu isteri saya jawab, Bang, saya takut bang, saya nak keluar bang, tolonglah. Mukanya kelihatan sangat ketakutan dan hampir-hampir nak nangis. Bini saya ni memang manja sikit, tapi Alhamdulillah dia selalu dengar kata. Saya pun tengok dia macam ketakutan, mungkin kena ganggu kot. Oleh kerana saya dah janji akan terus check out kalau ada kena ganggu ke apa ke, jadi saya pun terus on lampu, kemas-kemas barang dan check out. Oleh kerana masa tu saya pun tengah ngantuk dan bini saya pun nampak macam sangat ketakutan. Saya pun senyap je dalam kereta waktu drive cari hotel lain. Lagipun saya nak bagi dia relax-relax dulu. Sampai saja di hotel lain, kami check in. Sampai di bilik, saya duduklah kat kerusi tu, tunggu bini saya tidur dahulu sebelum dia lena. Dan dia pun nampak macam dah okey. Saya pun tanyalah dia, kenapa dengan awak tadi? Isteri pula menjawab, ada hantu bang. Dalam pukul 12.30 malam tadi, macam ada bayang-bayang orang lalu dekat beranda tu bang. Masa tu saya buat tak tahu je tau, sebab tak nak ganggu abang tidur. Saya pun cubalah tidur, tapi sekali saya dengar bunyi macam ada orang ketuk-ketuk bang kat bawah katil kita ni. Perlahan-lahan je dengar bunyi ketukan tu. Masa tu saya dah meremang dah bulu roma ni, tapi saya masih buat tak tahu je, dan akhirnya saya dapat tidur. Dalam pukul 3 pagi lah lebih macam tu, saya terjaga sebab bunyi ketukan tu makin kuat. Saya pun sakit hati lah bang. Saya baling bantal tu ke bawah katil tanpa saya tengok apa kat bawah tu. Tiba-tiba ada satu makhluk merangkak laju masuk ke tandas. Lepas tu saya terus gerakkan abang. Dan gitulah kisahnya hotel murah yang berhantu. Jadi ceritanya tak begitu panjang lah sebenarnya. Ceritanya agak pendek lah bila sudah diterangkan. Jadi saya minta maaf kalau di sini agak bising sedikit dengan angin dan dengan suara yang jangan hujan sudah. Saya minta maaf kalau ada suara yang tidak menyenangkan di sini, dan saya rasa
Hanya ini saja untuk malam ini yang akan saya kongsikan dengan korang semua. Saya minta maaf sangat sebab cuaca pun tidak menentukan. So, saya rasa saya boleh lagi selit lagi satu cerita seram malam ini untuk korang. Lepas tu, saya dah kena undur dirilah. Okay, so malam ini saya nak kongsi dengan korang satu tajuk ni adalah... Tajuknya adalah Tandas di Tingkat 3 yang Berhantu. So, beginilah cerita dia. Nama aku Badrul. Aku ingin kongsikan suatu kejadian yang sangat seram dalam hidup aku di sebuah tandas di universiti. Kisah ni berlaku dalam pertengahan semester pertama aku berada di universiti. Pada suatu malam, ada seorang kawan aku bagi cadangan untuk study di library. Lagi pula final exam dah dekat. Elok benarlah jika study hard sekarang kan. Waktu tu malam, pukul 8 malam. So kami berempat pergilah ke library universiti ni. Kalau korang nak tahu, library universiti ni sangatlah besar. So walaupun bila waktu dekat final exam ni, ramai orang akan ke library, tapi still akan ada juga meja-meja kosong di tingkat atas. Kadang-kadang kosong tak ada orang. Bolehlah bayang sendiri betapa besarnya library ni. Memang sangat selesa belajar di library ni sebab suasananya tenang dan sejuk. Untuk orang-orang yang bising, suka berbincang, bising-bising atau yang suka mengajar kawan-kawannya, akan ada beberapa bilik khas yang perlu di booking. Okey, so sambung cerita tadi. Pukul 8 malam. Kami tinggal di asrama. So agak jauh lah daripada village ke library. Nasib baik ada seseorang ni member namanya Afiq. Dia ni anak orang kaya. Ayah dia bagi sebiji kereta Myvi untuk kegunaan belajar di universiti. So kami naik kereta Myvi ni menuju ke library. Akhirnya sampai juga kita ke library. Ini adalah kali pertama kami masuk library untuk study group. Dipendekkan cerita, kami study di tingkat 3. Sengaja kami study di tingkat atas walaupun kat bawah masih banyak kosong. Study punya study, waktu tu dah pukul 9.45 malam. Tiba-tiba perut aku ni pula alamak buat hal. Banyak kali jugalah buang angin. Kali pertama buang angin, member-member aku pandang je aku lain macam. Maybe dalam hati diorang cakap aku ni tak senonoh kot. Kali kedua pula buang angin lagi. Member aku tutup hidung. Busuknya. Member aku tu orang Terengganu. Orang Terengganu ni kebanyakan cakap lepas je. Gi buang angin lah, jauh-jauh. Lepas tu aku buang angin lagi. Buang angin. Aku pun cakap lah, minta maaf lah bila kita nak balik ni. Aku ni dah sakit perut. Seorang member aku cakap, mungkin dah lewat kot, pukul 12 lah kita balik. Kau ni sakit perut, nak buang air besar ke? Pergilah tandas kat sana tu. Sambil menunjukkan satu signboard, tandas di hujung floor tu. Tak adalah hujung, tapi agak jauh lah dari meja kami. Aku pun apa lagi. Dengan laju aku berjalan ke tandas tersebut. Masuk je tandas, sempat lagi dalam hati aku berkata, wow, cantik juga tandas ni, bersih dan selesa. Masuk je kubikel tandas tu, aku pun buang urusan akulah. Lepas tu, tapi waktu tu masih juga lagi sakit. So aku tunggulah sampai aku punya perut dah selesa. Sambil aku dah buang urusan aku tu, aku tengoklah sekeliling kubikel tandas tu. Kubikel tandas ni tertutup di bahagian atas. Udara yang busuk tu kan akan dikeluarkan melalui exhaust fan dalam setiap kubikel. So tak adalah orang boleh intai dari atas kan. Cumanya di bahagian bawah kubikel tandas tu, di pintu tidak tertutup. So boleh nampaklah kaki orang berjalan masuk tandas. Tengah-tengah nikmat aku melabur tu, tiba-tiba aku terdengar bunyi seakan-akan orang perempuan menangis. Sayup-sayup je bunyinya. Makin lama makin dekat. Macam bunyi orang buka pintu lah. Jadi bunyi pintu tandas terbuka dan tertutup. Dan waktu tu aku terdengar jelas suara seorang perempuan menangis. Menangis teresak-esak, macam orang baru putus cinta macam tu. Aku pun dalam hati,
Apa Mina ni masuk tandas laki ke aku yang salah tandas? Bunyi tanggisannya makin dekat, makin dekat. Dan lepas tu apabila terlihat kaki seorang perempuan yang sangat pucat seperti tiada darah mengalir lalu depan kubikel tandas aku, dan yang paling menakutkan aku adalah perempuan tu terapung. Kakinya tak menyentuh lantai. Aku hanya nampak kaki dan kainnya sahaja. Aku memang sangat terkejut beruk Mak Yeh. Apa-apa pun, aku cuba diamkan diri. Aku tak nak dia tahu aku ada dalam kubikel tandas tu. Dia hanya lalu dan pergi ke kubikel yang paling hujung. Aku pula di kubikel paling first selepas masuk tandas. Usah cakaplah betapa takutnya aku masa tu, tapi aku diam je. Nasib baik dalam tandas tu ada tisu. Biasanya aku guna air untuk basuh dubur aku ni. Kali ni aku guna tisu. Lap segala apa najis di dubur aku ni dan aku bangun. Pakai seluar, aku cuba tak hasilkan sebarang bunyi. Perempuan tu masih menangis. Waktu tu, aku memang fikir nak lari keluar je. Tengah-tengah aku pakai seluar tu, tiba-tiba aku dengar bunyi. Dia mengetuk pintu kubikel tandas di hujung sekali. Macam tuk, tuk, tuk. Dia ketuk lagi. Tuk, tuk, tuk. Agak perlahan ketukannya. Dan dia pun bersuara dengan suara yang lembut. Macam perempuan ayu. Macam dia cakap, ada orang tak? Memang seram. Dia pun bersuara dengan suara yang lembut macam perempuan ayu. Ada orang tak? Memang seram lah juga dengan suara dia bajet ayu tu. Lepas tu bunyi pintu kubikel tandas terbuka. And then bunyi lagi ketukan pintu kubikel tandas tu. Kali ni lagi dekat. Sama juga dia tanya, ada orang tak? Dan ni lagi ketukan pintu kubikel tandas tu. Kali ni lagi dekat. Sama juga dia tanya, ada orang tak? Dan bunyi pintu lagi terbuka. Dan bunyi lagi ketukan pintu makin dekat. Seolah-olah dia ketuk pintu satu persatu, bermula dari kubikel paling hujung. Waktu tu aku dah cuak. Mungkin sekarang dah pintu yang ketiga ni. Seterusnya yang keempat adalah kubikel tandas aku. Aku memang takut gila waktu tu. Badan aku sejuk, pucat, aku tak tahu nak buat apa. Aku dah siap pakai seluar, aku standby nak cabut lari. Tangan aku ni dah standby pada pemegang pintu tu. Dan bunyi pintu tandas ketiga tu terbuka. Dan kali ni aku nampak kaki terapung tu lalu depan pintu tandas aku. Dan berhenti depan pintu tandas aku. Sudah waktu tu aku rasa takut sampai nak terkencing, tahu tak? Nak terbuang air besar juga. Kadang-kadang aku ni terbuang angin lagi. Aku tersangatlah takut. Dan macam kubikel-kubikel sebelum, perempuan tu buat benda sama pada tandas aku. Dia ketuk, ketuk, tuk, tuk, tuk. Ada orang tak? Tuk, tuk, tuk. Dan lepas tu kedengaran macam dia cuba untuk tolak pintu aku, tapi tak dapat buka. Jadi waktu tu tangan aku pula pada tombol pintu standby untuk lari. Tapi kaki aku jauh pula daripada pintu. Kiranya aku berdiri agak condong lah. Sebabnya aku takut dia tarik kaki aku. Tak lama lepas tu, senyap dia dah ketuk pintu lagi. Oleh kerana aku berdiri secara condong, muka aku ni memang menghadap ke lantai dekat dengan lubang bawah pintu tu. Dalam tak sampai 1 minit lepas tu, aku nampak macam rambut bawah lantai tu. Rambut tu masuk dalam kubikel tandas aku. Gila, aku takut. Makin lama makin dalam. Terkejut aku apabila aku melihat kepala perempuan free hair yang mukanya pucat tu masuk dalam lubang bawah pintu tu. Mukanya sangat menakutkan. Secara spontan aku terus buka pintu. Aku lompat melepasi tubuh badan hantu tu. Aku keluar dari tandas tu. Aku terkejut lagi. Aku lihat di luar tandas tu, iaitu di library, semuanya gelap gelita. Sudah macam ni, gangguan apa lagi ni? Tanpa fikir panjang, aku terus berlari ke arah tangga dan turun tangga tersebut. Sambil aku turun, tengah-tengah aku turun tangga, bunyilah tangisan perempuan tu lagi dari jauh. Sambil dia berkata, Awak kat mana? Sambil menangis. Dia seolah-olah mencari aku.
Dan makin lama bunyi tangisan tu makin kuat. Aku berhenti seketika dan lihat di atas melalui celah-celah tangga tu. Dan aku dapat lihat dia juga lihat aku. Dia dah perasan aku ada di tangga. "Wak, tunggu saya, Wak." Sambil menangis, aku pun dengan pantas berlari turun. Sampai je di bawah, aku berlari di arah pintu library untuk keluar. Sampai je di pintu, alamak, pintu library pula terkunci. Hai, keadaan waktu tu sangatlah cemas. Suasananya gelap gelita, tak ada orang dan gelap sangat. Aku hanya boleh dengar tangisan perempuan tu je. Aku tak tahu nak buat apa. Aku terduduk di depan pintu tu sambil tenangkan diri aku dan cuba kontrol pernafasan aku. Dan aku ternampak perempuan tu dari jauh. Dia menangis. Dia menuju ke arah aku dengan laju. Makin dekat, makin dekat. Aku jerit, "Ah! Jangan ganggu aku." Aku terus pekik. Waktu tu aku jerit sambil pejam mata. Aku dah tak sanggup tengok perempuan tu lagi. Aku jerit sekuat-kuatnya dan tanpa henti. Waktu tu aku rasa macam orang gila, kau tahu tak? Aku jerit kuat-kuat sebab aku dah tak nak dengar lagi suara dia. Dan juga of course lah sebab aku takut yang teramat. Aku tengok sekeliling, adalah member-member aku yang study sama-sama malam tu. Diorang duduk sekeliling aku. Diorang cakap, "Alhamdulillah kau dah sedar." Aku tanya diorang dengan suara tak bermaya aku. "Aku nampak perempuan. Apa dah jadi sebenarnya ni dengan aku? Aku mimpi ke? Kita ada study kat library ke?" Seorang member aku cakap, "Sabar. Ya, memang kita study dekat library. Dan kau sakit perut. Kau pergi tandas." Dia terus sambung cerita lagi. "Waktu tu dalam dekat pukul 10, kau tahu tak sebenarnya library university ni dah tutup tau pukul 10 malam. Waktu kau pergi je masuk tandas, dalam 10 minit lepas tu lampu library berkelip-kelip. Sekejap terbuka, sekejap tertutup. Dari jauh kami nampak Pak Gad off on switch. Kami pandanglah Pak Gad tu dengan muka hairan. Dia pun jerit, Okey, dah. Library dah nak tutup ni. Dah boleh balik lah." So kita semua keluar. Okey, so kita orang pun faham lah library dah nak tutup. So dengan laju kami kemas-kemas barang, turun dan keluar. Keluar je dari library, baru kami teringat kau dalam tandas. Aku masuk balik, cakap kat Pak Gad yang kau masih dalam tandas. Pak Gad pun benarkan aku naik balik panggil kau. So aku naik atas balik. Aku cuba buka pintu tandas tapi berkunci. Aku panggil lah kau, banyak kali aku panggil kau, tapi kau langsung tak jawab dan kau tak buka pun pintu tu. Pak Gad pula dari tadi suruh cepat, tak habis-habis. Lepas tu Pak Gad tu tak habis-habis on off lampu dengan switch kawalan jauh tanpa wire tu. Geram pula aku dengan Pak Gad ni. Tak lama lepas tu aku terima SMS dari telefon nombor kau, minta maaf, lupa bagi tahu aku dah balik asrama. Tanpa fikir panjang, aku terus keluar daripada library tu. Memang aku rasa pelik. Biasanya kau call je aku, kali ni kau SMS. Kita orang pun belah dan terus balik asrama. Kita orang ni dah tak sabar nak maki kau sebab kau tinggalkan kita orang, tak bagi tahu. Sampai asrama, tengok kau tak ada. Kita orang pun main game sampai pukul 2 pagi. Kau masih tak ada Hari ni, pagi tadi baru kita orang tahu kau sebenarnya masih dalam library. Selepas Pak Gad jumpa kau, terbaring tak sedarkan diri depan pintu library. Badan kau pula panas sangat. Doktor cakap kau demam panas. So, kau cuba cerita kat kita orang, apa dah jadi pada kau malam tu? Aku pun cerita segalanya pada diorang, tapi diorang tak percaya. Beberapa hari selepas tu, ada yang tak sanggup try masuk tandas tu pukul 10 malam. Tapi tak ada apa-apa yang berlaku. Aku sendiri pun tak tahu kenapa aku seorang sahaja yang diganggu. Sejak dari tu sampai graduate, aku dah tak pernah guna tandas library tingkat 3 tu. Aku paranoid sangat. So, jadi inilah kita akhiri cerita malam ini dengan tajuk tandas di tingkat 3 yang berhantu. Dan sampai di sini saja. InsyaAllah saya akan kongsikan dengan korang semua cerita yang lebih menarik di hari yang lain. Macam biasa, give me a thumbs up. Don't forget to like, share, subscribe and comment. Dan itu sajalah
InsyaAllah kita dapat berjumpa di hari yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.